Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar keluarga Malaysia? Salam keluarga Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami dalam Bicara Khas bersempena dengan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-15 Yok Mundi. Dan hari ini kita akan bercakap tentang jaminan ketenteraman awam khususnya dalam tujuan kita berkempen bagi Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor. Seketika tadi Jabatan Meteorologi Malaysia melaporkan berlakunya kenaikan air dan juga hujan lebat berterusan di beberapa kawasan pantai barat Semenanjung. Jadi amaran berhati-hati terus dilaksanakan, insya-Allah dari semasa ke semasa kita akan membawakan perkembangan di kawasan yang terjejas disebabkan oleh situasi yang tidak terduga seperti ini. Baik, untuk kita terus saja kepada tajuk kita berkenaan tentang Yok Mundi, khususnya Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor, jaminan ketenteraman awam. Sudah pasti kita memberikan gambaran dan juga tamsilan berkenaan aspek penguatkuasaan undang-undang dan juga pematuhan kepada peraturan yang dilaksanakan bersempena dengan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor. Bercakap lebih lanjut berkenaan perkara ini, saya amat bersama bersama dengan yang dihormati Komisioner Polis Datuk Kamarul Zaman Mamat, Ketua Polis Johor. Assalamualaikum, selamat malam Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Datuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Ini saat yang penting untuk kita membawakan gambaran tempoh-tempoh getir dan juga penting bersempena dengan durasi kempen bagi Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor. Tarikh pentingnya esok 8 Mac 2022 dan 12 Mac 2022 untuk pengundian awal dan pengundian sebenar. Namun sebegitu Datuk, sebelum kita memulakan dengan lebih lanjut, mungkin amat molek untuk kiranya kita mendekati dan juga mengenali bagaimana situasi sebenar keadaan kempen dan juga tempoh berkempen bagi Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor pada ketika ini, Datuk. Okey, untuk makluman penonton semua, keadaan di Negeri Johor sekarang ni dari segi kempen dan sebagainya makin bertambah rancak dan bertambah meriah lah. Walau bagaimanapun serata-ratanya mereka mematuhi SOP dan ia amat berbeza dengan pilihan raya yang sebelum ini kerana kalau berbanding dengan sebelum pandemik memang kita bebas dan selepas dalam masa tempoh pandemik pun seperti di Sarawak, pilihan raya di Sarawak, pilihan raya di Melaka dan pilihan raya di Johor ni ada sedikit perubahan, ada sedikit kelonggaran dalam SOP dan itulah sebabnya kita dapati bahawa nampak makin meriah walau bagaimanapun setiap pemantauan yang telah dijalankan oleh Polis Diraja Malaysia bersama dengan agensi-agensi lain untuk memastikan mereka mematuhi SOP. Pada mulanya memang kata-kata mereka cuba untuk mematuhi SOP adalah satu dua kejadian tu yang mereka melanggar SOP itu tetap diambil tindakan. Itulah gambaran secara ringkas. Ya, baik Datuk, kita sedia maklum kalau untuk tujuan kempen ataupun pilihan raya negeri ataupun pilihan raya umum, sudah pastinya kita mematuhi peraturan Akta Pilihan Raya dan juga Akta Kesalahan Pilihan Raya dan ditambah juga dengan SOP yang telah pun digariskan oleh pihak KKM dan juga MKN berkenaan tentang SOP pematuhan pencegahan penyakit berjangkit dan juga berbahaya. Jadi bagaimana yang dihormati Datuk melihat tentang isu pematuhan bukan saja aspek peraturan pilihan raya tetapi juga SOP kesihatan juga turut disekalikan dan juga disinergikan secara bersama, Datuk? Pihak PDRM kita mengawal selia perjalanan proses pilihan raya ini dengan menggunakan pakai semua undang-undang yang ada dalam negara kita termasuklah di dalam kanun kesiasaan, akta komunikasi, akta dan lain-lain berbagai akta kesalahan pilihan raya dan sebagainya. Jadi saya rasa memang keadaan untuk mengawal selia perjalanan supaya kempen semasa kempen pilihan raya ini berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan daripada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan sehingga hari ini tidak ada berlaku apa-apa kejadian yang tak diinginilah yang boleh menjejaskan ketenteraman awam dan ketidakselesaan masyarakat untuk melibat dalam berkempen dan sebagainya. Dan alhamdulillah pada hari ini sehingga hari ini kita tidak ada kejadian-kejadian yang boleh mengganggu tentang ketenteraman awam. Ya. InsyaAllah. Alhamdulillah.
Baik, begitu secara konklusif seperti mana yang telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Alam Sekitar dan Air berkenaan tentang situasi penglihatan air yang luar biasa, lencongan terowong semat yang dilakukan dan juga amaran siren banjir yang akan dilaksanakan dari semasa ke semasa untuk memastikan penduduk di kawasan terjejas mendapat amaran awal khususnya untuk tujuan perpindahan dan juga untuk menyaksikan bagaimana apakah kalau sekiranya berlaku surutnya air ataupun tidak. Ini bergantung kepada penilaian yang akan dilakukan oleh pihak Kementerian dan juga pihak JPS. Baik, kita bersua kembali untuk kita menceritakan lebih lanjut berkenaan tentang Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor. Masih lagi bersama dengan Yang Dihormati Komisioner Polis Datuk Kamaruzaman Mahmat untuk bercerita lebih lanjut berkenaan aspek-aspek ketenteraman awam dan juga jaminan ketenteraman awam. Yang dihormati Datuk, tadi Datuk bercerita berkenaan tentang penggunaan media sosial dan juga isu pelaksanaan undang-undang penguatkuasaan undang-undang di bawah Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Jadi perihal tentang tujuan berkempen menggunakan media sosial dan juga tujuan untuk memenangi hati pengundi menggunakan media sosial, bagaimana Yang Dihormati Datuk melihatkan kepada isu-isu ini juga diberikan perhatian oleh pihak PDRM supaya tidak berlakunya unsur-unsur jenayah ataupun unsur-unsur subversif dalam penyebaran kempen di media sosial, Datuk. Okey, baiklah. Tentang penggunaan media memang digalakkan. MKN sendiri memberi galakan supaya berkempen lebih kepada berkempen dalam bentuk media. Tapi dalam kempen bentuk media ini pun pihak PDRM juga kita PDRM Johor kita menubuhkan satu pasukan khas untuk memantau media-media tempatan yang berkaitan dengan kempen dan sebagainya, sehingga kini kita kesan ada 3 laporan polis telah dibuat kerana kesalahan-kesalahan berkaitan dengan yang boleh menggugatkan ketenteraman awam dan boleh menggusarkan dan juga menghinakan pihak-pihak yang bertanding dan sebagainya. Dan setakat ini 3 laporan polis dan kita jalankan di bawah siasatan kita di bawah akta akta multimedia. Dan kita berpesan kepada pengamal yang mengendalikan kempen melalui media ni supaya lebih berhati-hati dan kempenlah secara positif. Dan kerana setiap hari atau setiap 3 jam ataupun 4 jam sekali kita akan dapat laporan-laporan ini daripada tim-tim pasukan yang saya tubuhkan untuk memantau media-media kempen melalui media ini supaya tidak menyalahi dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Datuk, kita sedia maklum bahawasanya ada beberapa parti baru juga turut bertanding. Jadi dalam perihal ini tidak terkecuali kalau kita melihat tiada mana-mana parti yang boleh terlepas daripada sebarang tindakan sekiranya kesalahan ataupun ketidakpatuhan kepada undang-undang itu dilakukan. Jadi bagaimana Yang Dihormati Datuk melihat kepada isu-isu fitnah dan juga isu-isu mencerca peribadi dan juga kepribadian seseorang calon itu juga diambil perhatian supaya tidak berlakunya kekecohan dan mengganggu ketenteraman awam, Datuk? Ya, benar. Memang kita galakkan dan saya nampak hasil daripada pengamatan kita semasa beberapa hari kempen telah dijalankan ini, kita dapati bahawa hanya tiga laporan polis yang kita terima dan yang lain-lain itu mungkinlah kita dapati mereka berkempen secara positif dan ini amat dialu-alukanlah berkempen secara positif dan mengambil tidak mengambil kesempatan untuk memburuk-burukkan atau menghina dan sebagainya. Dan selain daripada itu, hasil daripada itu juga, pihak PDRM Johor telah juga menubuhkan beberapa pasukan, termasuklah pasukan tim cantas khas. Tim cantas khas ini adalah semata-mata untuk menjalankan risikan dan memastikan bahawa perjalanan proses pilihan raya ini berjalan dengan lancar, tiada gangguan terutamanya dari elemen-elemen kongsi gelap, dari elemen perjudian dan sebagainya. Kerana kita masa ini tak ada lagi elemen-elemen itu yang kita kesan mencampuri ataupun membuat gangguan dalam proses terutamanya dalam proses kempen pada masa kini. Kempen pada masa kini memang hangatlah setiap malam sehingga kini kita telah memberi permit untuk berkempen sehingga 1697 permit telah kita keluarkan. Maksudnya dalam tiap-tiap hari 50 ataupun 100 sampai 200 permit yang dikeluarkan untuk aktiviti-aktiviti kempen. Dan PDRM Johor kita mengamalkan, kita facilitate nak buat tapi mestilah mengikut SOP yang telah ditetapkan. Itu yang boleh kita
beritahu pada malam ini. Ya, Datuk, bercakap tentang permit kempen yang akan dikeluarkan oleh pihak Polis Raja Malaysia berkenaan tentang kebenaran untuk berkempen itu, apakah antara syarat-syarat yang akan dipertimbangkan oleh pihak polis untuk pemberian kempen dan juga pengeluaran permit kempen tersebut? Okey, kebenaran kita keluarkan mudah saja, iaitu kita berkonsepkan facilitate, itu memberi kemudahan. Ya. Jika permit dipohon, kita membuat analisa, dan jika tiada apa-apa kesalahan ataupun ancaman dan yang kita boleh gambarkan, mungkin ada ancaman ataupun ada tempat yang tak sesuai kerana kemungkinan berlaku, kita nak elakkan berlaku dua tempat yang sama atau tempat yang bersebelahan, kempen berlaku pada masa yang sama. Ya. Ini kita elakkan. Itulah sebab walaupun kita dah mengeluarkan 1,697 permit, tapi ada hanya 7 permit saja yang kita permit ditolak. Dari kebenaran itu kita dah tolak kerana untuk mengelakkan perkara-perkara sebegitulah. Dan syarat dia simple je, patuhi SOP, iaitu jika nak kempenlah di balai ataupun pejabat parti masing-masing, dan telah diberi kebenaran oleh MKN dengan SOP yang baru, boleh berkempen sehingga pukul 12 malam. Kalau sebelum ni pada peringkat awal kempen hanya boleh sampai pukul 10 malam. Yeah. Tapi MKN telah ubah dan telah beri kebenaran kelonggaran lagi pada sampai 12 malam. Dan saya berharaplah SOP yang telah digariskan oleh MKN ini akan dipatuhi oleh semua yang terlibat dalam kempen ini. Ya, menyedari akan hakikat kita masih lagi berada dalam fasa pemilihan negara, sudah pastinya untuk tujuan-tujuan SOP kempen dan juga pemberian kebenaran SOP kempen itu adalah masih lagi tertakluk kepada syarat-syarat untuk kita mengurangkan kadar kebolehjangkitan penyakit COVID-19. Yang dihormati Datuk, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Bicara Khas PRU Dewan Negeri Johor. Ya, fasa endemik dan pemulihan negara tidak menghalang untuk kita melaksanakan dan juga mengangkat aspek demokrasi, khususnya pelaksanaan pilihan raya umum Dewan Negeri Johor yang ke-15. Masih lagi kita bersama Yang dihormati Komisioner Polis Datuk Kamaruzaman Mahmat, Ketua Polis Johor. Datuk, bercerita berkenaan tentang penugasan anggota dan juga kekuatan anggota untuk ditempatkan khususnya untuk menjaga ketenteraman awam dan juga menguatkuasakan undang-undang dalam perihal untuk tarikh esok, iaitu 8 Mac 2022, pengundian awal, dan 12 Mac 2022. Bagaimana pembahagian anggota dan juga jumlah kekuatan anggota yang akan dibagikan mengikut kawasan dan juga mengikut kepada keperluan? Okey, secara keseluruhannya pada masa kini hampir contoh pada besok untuk hari undi awal, kita menempatkan penugasan seramai 3,500 orang lebih untuk memastikan bahawa perjalanan proses undi awal besok berjalan dengan lancar. Ya. Dan undi awal besok akan kita mengundi awal esok adalah antara PDRM yang mengundi awal dan keluarga dan sebagainya, PDRM, ATM serta keluarga mereka hampir 22,531 orang, dan PDRM sendiri seramai 11,576 orang. Dan kita akan mengundi awal di 63 pusat mengundi dengan 83 saluran. Dan jumlah anggota yang kita tetapkan untuk esok adalah 3,500 orang untuk mengawal jadi semua saluran dan juga pusat mengundi. Begitu juga pada hari mengundi adalah pada hari yang paling maksimum lah kita gunakan, itu hampir 11,000 pegawai dan anggota polis untuk memastikan bahawa semua saluran, iaitu kita ada 1,083 saluran mengundi dan 1,083 pusat mengundi dengan 4,720 saluran mengundi. Dan ini sudah tentulah memerlukan keanggotaan yang ramai, dan alhamdulillah kita mendapat bantuan daripada pihak Bukit Aman, telah menghantar bantuan hampir 5,000 orang untuk membantu proses pengundian ini supaya berjalan lancar. Di samping itu juga kita ada beberapa pasukan yang telah dihantar oleh pihak
Bukit Aman sendiri, iaitu pasukan dinamakan pasukan Carta Khas lah, untuk mengendalikan, memastikan bahawa perjalanan proses pilihan raya ini berjalan dengan lancar. Datuk, kita sedia maklum berkenaan tentang peningkatan kes harian, tidak terkecuali di negeri Johor juga dengan varian baru Omicron. Namun begitu, untuk kita membanding bezakan dengan modus operandi yang dilaksanakan di Sarawak dan juga di Melaka, apakah masih menggunakan pakai kerangka modus operandi yang sama ataupun ada sedikit penambahbaikan dan juga pembaharuan untuk apa yang ingin dilaksanakan khususnya bagi bahagian penguatkuasa di negeri Johor? Kita cuma di sini kerana disebabkan oleh MKN telah memberi kelonggaran untuk berkempen dan juga tempoh masa berkempen pun dipanjangkan sehingga pukul 12 malam, dan pasukan kita tambah pasukan untuk pemantau dan juga pasukan pemantau SOP, pasukan siasatan dan sebagainya pun ditambah dengan jumlah yang hampir mencukupilah, iaitu untuk memantau dan memastikan bahawa semua 56 Dewan Undang DUN itu kawasan pilihan raya ini dikawal selia oleh pasukan-pasukan yang telah ditetapkan tadilah. Dan untuk memastikan perkara ini berjalan lancar, pasukan kita juga, pasukan siasatan akan mengambil tindakan yang cepat kerana kita pun mendapat kerjasama yang sepenuhnya daripada Timbalan Pendakwa Raya untuk memastikan siasatan kita ini mencapai tahap yang dan disiapkan segeralah. Cuma dan Datuk, untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut pada ketika ini, apakah antara peraturan-peraturan ataupun SOP yang digunakan untuk tujuan berkempen? Apakah kempen yang melibatkan masyarakat awam ataupun penyokong-penyokong di sesuatu kawasan, dan jumlah bilangannya itu dibolehkan dan juga dibenarkan mengikut peraturan ataupun mengikut kepada bidang kuasa pihak polis? Okey. Yang jelasnya kempen boleh pada kali ini, pilihan raya kali ini kita boleh berkempen dan boleh berkempen di balai atau bilik gerakan parti masing-masing, dan dibenarkan hanya sehingga 100 orang termasuk petugas-petugas di balai, di bilik gerakan tersebut. Dan mereka boleh berkempen kalau peringkat awal dari pukul 8 sampai 10 malam. Tapi sekarang ini sehingga pukul 12 malam mereka boleh berkempen. Dan yang pentingnya mereka mestilah mematuhi SOP, iaitu dari segi penjarakan dan sebagainya. Selain daripada itu, kempen yang menarik pada masa ini ialah menggunakan kenderaan-kenderaan yang dilengkapi dengan LCD screen, dan mereka dibenarkan untuk menjalankan kempen, tapi hanya kempen secara bergerak dan tidak boleh berhenti, dan kalau nak berhenti pun mestilah tidak berkempen pada masa kenderaan tersebut. Jika mereka berhenti, seperti berhenti untuk isi minyak kenderaan dan sebagainya. Dan jika melakukan pelanggaran, pihak PDRM bersama dengan KKM, kita akan laksanakan tugas kita lah, termasuklah mengeluarkan kompaun dan sebagainya. Ya, saya teringat berkenaan tentang isu kempen menggunakan kenderaan bergerak itu, sudah ada kompaun yang dikeluarkan di beberapa pelaburan juga di beberapa kawasan. Mungkin Datuk boleh komen berkenaan tentang isu apakah sebenarnya yang berlaku di sebalik penggunaan kempen dan juga pelaksanaan kempen menggunakan kenderaan bergerak dan juga kes yang dilaporkan itu, Datuk. Iyalah, kempen menggunakan kenderaan ini, pertamanya kita kena pastikanlah kenderaan itu sesuai berada di jalan. Itu mematuhi peraturan jalan raya, dan juga kempen dia boleh berkempen menggunakan pembesar suara dan sebagainya, tapi dia tak boleh berhenti. Mesti dia bergerak dan jangan berhenti jika berkempen. Kalau berhenti berkempen, itu adalah menjadi kesalahan, kerana bila kenderaan tersebut berhenti, sudah tentulah orang akan datang ke tempat kenderaan tersebut, dan ini telah bertukar dari bentuk kempen bergerak, telah bertukar kepada bentuk kempen yang seperti kempen yang dilarang. Kita larang kempen kerana hanya boleh berkempen di bilik-bilik gerakan, di hadapan bilik gerakan dan sebagainya. Tapi jika berlaku demikian, sudah tentulah dia nak pastikan bahawa penjarakan sosial dan sebagainya memang kita tak akan dapat dipraktikkan. Jadi oleh itulah ada beberapa kes yang di compound kerana kesalahan-kesalahan sedemikian.
Yang dihormati Datuk, untuk pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ini cukup menarik kerana kita menyaksikan variasi parti yang bertanding, malah ada juga yang kali pertama bertanding. Ini akan mengangkat kepada prinsip check and balance. Apabila kalau sekiranya ada satu parti melakukan kesalahan, parti yang lain mungkin akan melihat kesalahan itu sebagai satu perkara yang mustahak untuk dilaporkan kepada pihak polis. Jadi bagaimana yang dihormati Datuk melihat kepada isu ini, peranan kepada bukan sahaja penyokong parti, bukan sahaja kepada ahli-ahli politik, tetapi juga kepada masyarakat yang melihat kalau ada sebarang kesalahan dilakukan, sudah tiba masanya untuk melaporkan kesalahan tersebut kepada pihak PDRM, bukan hanya menularkannya di media sosial semata-mata, Datuk. Benar. Kita akan membuat siasatan. Siasatan kita biasanya dalam dua bentuk lah. Dua bentuk siasatan, walaupun siasatan yang sama. Kerana siasatan kalau berlaku di hadapan penguatkuasa dan sebagainya, dan sudah tentu setengah serta-merta kita akan keluarkan kompaun. Jika sekiranya kesalahan tersebut berlaku mungkin pihak penguatkuasa tidak ada semasa kejadian itu berlaku, itu kita akan menjalankan siasatan mengenal pasti kesalahan, mengenal pasti siapa yang berada dalam video dan sebagainya. Itu tentu telah mengambil sikit masa untuk memastikan siapa yang melakukan kesalahan tersebut. Itu ada dua siasatan yang berbeza, dan ada ketikanya orang mengatakan bahawa kenapa yang ni terus polis, pihak penguatkuasa terus keluarkan kompaun. Kes-kes yang macam ni pihak penguatkuasa lambat mengeluarkan kompaun. Dan situasi ini adalah itu yang sebenarnya begitu. Kerana kita tidak ada pada masa kejadian, terutamanya bagi mereka yang membantu pihak polis memberikan video dan sebagainya, kita kena pastikan dahulu kesalahan dan juga siapa pembuat di mana dan sebagainya. Jika pasti dan insya-Allah tidak akan konflik, dan kita akan keluarkan, kita akan ambil tindakan yang sepatutnya lah pada pelaku-pelaku tersebut. Dan harus diingat bahawa setiap laporan viral dan sebagainya itu sudah pasti pihak PDRM atau PDRM Johor, khasnya dalam kempen pilihan raya ini, dalam suasana pilihan raya ini, kita memantau, kita memantau dan membuat laporan setiap laporan-laporan yang di-viral oleh masyarakat. Kita ambil sebagai panduan kita untuk menjalankan siasatan, dan sudah tentulah pihak polis membuat laporan polis untuk menjalankan siasatan. Ya, tidak ada yang terkecuali Datuk Tidak ada yang terkecuali. Baik. Semua pihak saya rasa banyak dah kompaun yang dikeluarkan, terutamanya oleh KKM lah, dan dia tidak ada, semua pihak dah merasa kompaun tersebut. Dan saya nasihatkan patuhilah SOP. Tapi sebenarnya pada peringkat awal mereka di bilik gerakan, di mana-mana mereka menjalankan kempen seperti walkabout, patutnya 5 orang. Padahal memang betul 5 orang. Tapi bila dah lama-lama, bila mereka berjalan dan sebagainya, mungkin bercampur dan sebagainya, itu dah tak ada penjarakan. Itulah sebab kadang-kadang kita berikan nasihat, dan jika tidak mematuhi nasihat kita, itulah kita akan ambil tindakan, terutamanya kompaun pada mereka. Sebab itu kita tidak boleh leka, kerana undang-undang yang dijalankan bukan hanya untuk menghukum, tetapi untuk mendidik. Dan juga untuk kita mencegah daripada perkara-perkara yang lebih buruk untuk berlaku. Untuk mendidik. Ya, betul. Yang dihormati Datuk, kita nak berehat sekali lagi seketika untuk kita beri laluan, dan kita akan kembali seketika nanti dalam bicara khas PRU Dewan Negeri Johor. Bersua kembali dalam bicara khas pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-15. 239 calon yang akan bertanding di 56 kawasan Dewan Negeri, dan ini merupakan salah satu daripada perkara yang diberikan perhatian kerana pertembungan variasi parti, dan sehingga ada pertembungan 7 penjuru di beberapa kawasan menyaksikan satu persaingan yang cukup menarik dan juga sengit untuk pilihan raya umum Dewan Negeri Johor. Kita masih lagi bersama dengan Yang dihormati Komisioner Polis Datuk Kamarul Zaman Mahmat, Ketua Polis Johor. Yang dihormati Datuk, hot seat yang disebutkan dan juga ada beberapa penumpuan yang diberikan bukan sahaja kepada kawasan yang mempertandingkan sehingga 7 penjuru, tetapi juga ada kawasan yang akan mempertandingkan bekas-bekas menteri besar dan figura-figura penting dalam parti-parti politik tanah air. Jadi bagaimana Yang dihormati Datuk memberikan tumpuan dan juga gambaran kepada apa yang bakal berlaku di hot seat tersebut, Datuk? Dalam kajian kita berdasarkan beberapa faktor, faktor pengundian lepas dan faktor yang sekarang dari segi kegiatan, termasuklah kegiatan yang dari segi masalah-masalah pendudukan kawasan sekitar dan sebagainya. Ada 17 kita dapati, kita kenal pasti sebagai tempat kursi panas lah. Kursi panas dalam bentuk Polis Daerah Johor Malaysia ni adalah bentuk dari segi kita
tafsir dari segi keselamatan, dari segi ketenteraman dan juga pergerakan mereka-mereka yang berkempen dan sebagainya. Inilah salah satu kategori kita, juga termasuk juga kegiatan perjudian dan kongsi gelap juga kita kategorikan sebagai salah satu ciri yang kita menentukan hot seat tersebut, kursi panas tersebut. Dan dalam usaha untuk bila kita kenal pasti kursi panas, sudah tentulah kita menambah keanggotaan, kekuatan pegawai dan anggota. Oleh sebab itulah kita dapati bahawa setiap ceramah-ceramah yang dibuat, kempen-kempen yang dibuat, pihak polis akan berada. Kita berada di situ bukan untuk mengganggu, bukan untuk mengganggu pihak perjalanan kempen, tapi sebenarnya adalah untuk memastikan keselamatan, ketenteraman dan tak diganggu oleh anasi-anasi yang tidak diingini semasa mereka berkempen. So jangan risau, jangan ada juga yang berpandangan dia cakap rimas banyak polis. Memang kita letakkan banyak polis untuk semata-mata untuk memastikan bahawa keadaan dan keselamatan mereka yang berkempen ini tak diganggu. Itu sebenarnya niat kita untuk memastikan tiada apa-apa perkara yang tak diingini berlaku. Ya. Datuk, mungkin isu ini dianggap sebagai tabu, tetapi sudah seringkali berlaku dan seringkali didebatkan berkenaan tentang isu sogokan ataupun isu integriti dalam sesuatu proses pilihan raya. Telah termaktub di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya berkenaan tentang perjamuan, sogokan, pemberian wang dan sebagainya. Itu amat jelas bertentangan dengan peraturan dan juga akta yang telah pun ditetapkan. Jadi bagaimanakah respon pihak Polis Diraja Malaysia dalam melihat kepada isu ini sekiranya ada ataupun sekiranya dilaporkan untuk diambil tindakan segera oleh bukan saja pihak SPRM tetapi juga pihak PDRM? Jika perkara ini berlaku di depan mata, pihak PDRM akan ambil tindakan. Dan walaupun siasatan akhirnya akan dibuat oleh SPRM, dan kita akan mengambil tindakan jika kita perkara-perkara yang disebut tadi berkaitan dengan pemberian wang dan sebagainya berlaku di depan mata, kita akan terus segera mengambil tindakan. Sementara itu kita akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak SPRM lah untuk menjadikan siasatan seterusnya, walaupun pihak PDRM juga akan menjadikan siasatan. Walau bagaimanapun kita bekerjasama dengan pihak SPRM di mana sentiasa berhubung tentang jika maklumat-maklumat yang seperti ini, kita akan salurkan kepada pihak SPRM terlebih dahulu. Dan saya percaya pada pilihan raya kali ini pihak polis masih belum menerima apa-apa maklumat berkaitan dengan pemberian wang sumbangan dan sebagainya yang menyalahi akta pilihan raya. Dan saya rasa saya berharaplah perkara ini tak akan berlaku di dalam pilihan raya kita kali ini. InsyaAllah kita sama-sama mengharapkan proses demokrasi ini akan berlangsung dengan adil dan juga telus serta berintegriti untuk memastikan pilihan yang adil dan tepat oleh pengundi-pengundi yang berdaftar. Yang dihormati Datuk, sebelum kita terlupa, kebajikan dan juga keselamatan anggota, khususnya anggota PDRM juga penting. Jadi apakah jaminan Datuk dan juga pimpinan tertinggi PDRM ataupun pihak Polis Negeri Johor untuk memastikan aspek-aspek keselamatan dan kebajikan anggota tetap terpelihara walaupun mereka bertugas sepanjang tempoh kempen dan sepanjang hari pengundian untuk pilihan raya umum Dewan Negeri Johor? Okey, memang dari segi keselamatan, kesejahteraan dan juga kebajikan pegawai dan anggota yang akan bertugas pada pilihan raya kali ini diutamakanlah, terutamanya dari segi penginapan. Ada beberapa asrama dan hotel kita sewa, dan juga begitu juga dengan makan dan sebagainya. Alhamdulillah kita dapat sedikit, kita dapat juga untuk diberikan kepada petugas-petugas untuk memastikan mereka mendapat makanan yang baik, yang berkhasiat dan sebagainya. Dan ada juga tim-tim pemantau yang memantau ni tentang dari segi penginapan, dari segi makan minum, adakah mencapai atau sama dengan nutrition yang digariskan dalam menu tersebut, sama dengan yang dibekalkan. Itu aspek dari segi kebajikan. Selain daripada itu, dari segi kebajikan juga, jika pegawai dan anggota saya yang akan bertugas ini juga kita akan membekalkan, kita akan buat test RTK untuk memastikan mereka masuk melaksanakan tugas ini dalam keadaan sihat. Dan begitu juga selepas menjalankan tugas,
mereka juga akan di test melalui ATK juga. Jika sekiranya dalam masa bertugas didapati positif, kita dah ada bersama dah ada tempat-tempat yang dikhaskan untuk saring untuk mereka ni diletak diasingkan sementara menunggu untuk mendapat khidmat daripada KKM. Itu dah kita dah atur dah di setiap daerah dan juga di setiap 56 don yang kita dah kena pasti. InsyaAllah. InsyaAllah. Datuk, ada juga yang bertanya, apakah pemeriksaan dan juga sekatan jalan raya akan diperbanyakkan dan juga dipertingkatkan sepanjang tempoh berkempen ataupun sewaktu hari pengundian sebenar nanti untuk pilihan raya umum Dewan Negeri Johor, Datuk? Tentang sekatan jalan raya, saya buat masa ini kita tak bercadang untuk mengadakan sekatan jalan raya kerana keadaan keselamatan, ketenteraman awam tu telah ada dan terjamin. Dan hanya sekatan jalan raya yang berkaitan dengan benteng pun masih kita kekalkan, terutama di sempadan-sempadan tepi-tepi pantai di sebelah Kota Tinggi dan Mersing dan ada beberapa tempat lagi. Itu kita tetap, itu adalah untuk memastikan bahawa mereka atau warga negara asing tidak mengambil peluang dalam kita kesibukan untuk memastikan perjalanan pilihan raya ini. Kita pun tak lupa, tak alpa tentang keselamatan negara. Itu kita pastikan bahawa sempadan-sempadan kita ni tak dicerobohi oleh terutamanya pendatang-pendatang asing. Sama telah lagi lah mereka mendengar bahawa kita akan buka sempadan kita dalam masa terdekat. Dan itu pun kita telah berkena pasti beberapa tempat dan beberapa isu yang akan timbul dan kita akan kena pasti, dan kita insya-Allah kita beri jaminan bahawa kita bersiap sedia untuk dari segi keselamatan jika sekiranya negara kita dibuka, terutamanya border di Johor ni adalah seperti di Indonesia melalui Batam dan juga di Singapura. Ya, insyaAllah. Itu masih lagi bergantung kepada pengumuman terkini oleh Kementerian Luar dan juga pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga pihak MKN. Yang dihormati Datuk, kini Johor, dalam tempoh 2 minggu ini Johor juga menjadi tumpuan. Beberapa acara juga turut diadakan di Johor, sudah pastinya tertumpu di Johor, dan dalam perihal SOP KKM tidak menghalang sebarang bentuk acara untuk diadakan, cuma masih bergantung kepada pematuhan SOP. Jadi bagaimana yang dihormati Datuk melihatkan kepada penganjuran acara yang perlu mengikut kepada SOP dan juga perlu mengikut kepada bilangan kapasiti Dewan ataupun kapasiti lokasi dan juga tempat yang ditetapkan? Ya, kita sentiasa berbincang jika sesuatu maka pesta ataupun majlis nak diadakan. Simple, dia punya SOP-nya adalah kalau Dewan mesti sekurangnya 50%. Kalau 1,000 kita boleh dalam masa PKP ini, dalam masa pilihan raya atau nak buat majlis hanya boleh 500. Dan menunjukkan bahawa separuh daripada kapasiti itu adalah dibenarkan oleh MKN. Dan setiap penganjuran kebanyakan penganjuran itu mereka memanggil pihak PDRM berbincang dari segi keselamatan, dari segi macam mana untuk mengatur cara dari segi pematuhan SOP dan sebagainya. Dan kita sentiasa memberi nasihat pada terutamanya baru-baru ini kita ada aspirasi Malaysia yang kita pastikan bahawa setiap MySejahtera yang di-scan kita dapat tahu dari segi number dia, berapa number, dan kita pastikan bahawa Dewan tu tak boleh memuat lebih daripada 3,000 orang, walaupun dia boleh muat dalam 10,000, tapi kita pastikan bahawa kalau 3,000 tu dah cukup. Tak boleh dah, kalau lebih mungkin kita tak akan dapat untuk membuat penjarakan social distancing. Jadi alhamdulillah pada yang minggu lepas telah berjalan dengan lancar dan rata-ratanya mematuhi SOP, cuma adalah beberapa yang tak mematuhi SOP itu kelas sudah tentulah di compound. Memang ada kita compound bersama dengan KKM. Sekurang-kurangnya syarat untuk lengkap divaksin dan juga pemakaian pelitup separuh muka itu dipatuhi, itu dan sudah juga pasti. pengesanan QR Code MySejahtera perlu juga dipatuhi oleh pengunjung. Yang dihormati Datuk, kita nak berehat seketika dan sekembali nanti kita akan menutup bicara khas pada malam ini dalam bicara khas Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-15. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya.
Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Hubungi 03 8000 Malaysia Government Call Center. Orang kurang upaya adalah Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Malaysia berada di kedudukan ke-13 dari 122 buah negara dalam indeks pemilihan COVID-19 Nikkei. Kita bersua kembali dalam bicara khas Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor. Kenyataan terbaru yang diberikan oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya dalam kenyataan medianya pada hari ini menyatakan pindaan dan tambahan kepada SOP yang dilaksanakan mengikut kepada SOP Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor. Penambahan perkara A iaitu aktiviti penggunaan pelitup muka dan ceramah syarahan kempen. Penceramah untuk menyampaikan ceramah atau syarahan semasa berkempen dibenarkan membuka pelitup muka hanya ketika menyampaikan ceramah. Selepas menyampaikan ceramah perlu terus memakai semula pelitup muka tanpa berlengah-lengah. Dan juga perkara B menyatakan aktiviti mesyuarat parti dan penjarakan fizikal di premis, semua individu yang hadir mesyuarat diwajibkan memakai pelitup muka sepanjang masa dan menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Aktiviti bersalaman adalah dilarang. Ini yang dikeluarkan oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya bertarikh 7 Mac 2022, itu bertarikh hari ini. Jadi kita masih lagi bersama dengan yang dihormati Komisioner Polis Datuk Kamrul Zaman Mahmat. Datuk, apa respon mungkin Datuk dah melihatkan kepada penambahan SOP baharu yang diumumkan oleh pihak SPR itu, kerana mungkin kita terlepas pandang ada beberapa perlakuan set tingkah laku ataupun gerak-geri yang mungkin alpa ataupun terlupa oleh masyarakat yang berada dalam tempoh berkempen ini, Datuk. Ya, betul lah. Kadang-kadang terlupa, masyarakat terlupa kerana mungkin terlalu lama dalam pandemik COVID-19 ni. Ada yang tak salam, ada yang laga-lagakan tangan, dan perkara ini sebenarnya kita elakkanlah kerana SOP tidak membenarkan tu. Dan selain daripada itu, kalau lihat pada kesalahan-kesalahan tu, kalau PDRM pada masa ini suka dia saya wawarkan beberapa perkara dalam hari ini, iaitu siasatan kita jalankan sebanyak 100 laporan polis yang dibuat 186 laporan polis, 26 di kita buka siasatan, dan kebanyakannya adalah siasatan berkaitan dengan
khianat kepada poster, banner parti politik. Itu ada 12 kes dan lain-lain kes, ada yang curi, ada yang bakar dan sebagainya. Dan nasihat saya lah pada petugas-petugas yang terutamanya poster, tanpa poster dan sebagainya, kerana ada berlaku kejadian poster yang digantung telah disebabkan oleh angin dan sebagainya telah jatuh di tepi jalan dan menyebabkan bila ada angin telah menyebabkan satu buah motosikal pemandunya terbelit oleh tali poster tersebut, menyebabkan berlaku kemalangan dan kecederaan jugalah pada mangsa pada penunggang motosikal tersebut. Dan ini saya sukalah wawarkan bahawa gantunglah, tampalah poster tu di tempat yang tak memberbahayakan, seperti tidak menghalang pemandangan lalu lintas, itu terutamanya di selekoh, dan juga jika merentang kain dan sebagainya, gunakanlah tali yang berkualiti supaya ini mengelakkan perkara-perkara yang boleh menggugat, menakutkan orang ataupun boleh mencederakan masyarakat semasa mereka melalui jalan-jalan tersebut. Itulah saranan saya, supaya berkempenlah secara positif, masing-masing tunjukkan kekuatan masing-masing, bukannya masing-masing untuk mengasuhkan fitnah, hasutan dan sebagainya. Itu kita serasanya selalu positif, berkempen secara positif lah untuk menjamin bahawa perjalanan kita dalam pilihan raya ini berjalan dengan lancar dan teratur. InsyaAllah pihak PDRM akan memastikan perkara ini berjalan dengan lancar. InsyaAllah sama-sama kita mematuhi peraturan dan juga SOP yang telah pun digagaskan oleh pihak bukan saja MKN, KKM dan juga Akta Pilihan Raya dan juga Akta Kesalahan Pilihan Raya dan juga apa yang telah pun digagaskan mengikut penguasaan pihak Polis Raja Malaysia. Terima kasih sekali lagi kepada yang dihormati Komisioner Polis Datuk Kamaruzaman Mahmat yang juga merupakan Ketua Polis Johor. Terima kasih kepada pihak Polis Negeri Johor kerana bersama dan juga memberikan ruangan bersama dengan kami pada malam ini untuk kita membicarakan lebih lanjut tentang jaminan ketenteraman awam melalui bicara khas Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor. Terima kasih yang dihormati Datuk bersama dengan kami insya-Allah dan membawakan dari semasa ke semasa bicara khas untuk kita mengira turun detik bagi pengundian tarikh Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor pada tarikh 12 Mac 2022. Insya-Allah bagi mereka yang sudah pun mendapatkan pengesahan pendaftaran pengundian anda, sudah pastinya inilah tanggungjawab untuk kita menunaikan tanggungjawab sebagai